الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، عليك يا حبيب الله، عليك يا نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، آمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, para jemaah muslimin dan muslimat yang saya hormati rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat wal afiat. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik dan hidayah daripada Allah. Allah sudi jemput kita datang ke rumahnya yang mulia untuk kita sama-sama mendirikan solat berjemaah, yang mana kita tahu fadilat berjemaah ni berlipat kali ganda lebih banyak daripada kita semayang bersendirian. Semayang tetap semayang, tapi berjemaah dengan bersendirian tetap tak sama. Langit bumi tak sama. Bahkan berjemaah pun ada beza. Kalau berjemaah di masjid tetap lagi hebat daripada berjemaah di rumah, ataupun berjemaah di selain daripada masjid. Namun berjemaah tu akan dapat jemaah, tapi masjid tu dia ada fadilat dia tersendiri. Sebab tu dalam Quran Allah sebut innama ya'muru masajidallah. Hanya saja orang yang mengimarahkan masjid Allah, rumah Allah. Allah tak sebut hanya saja orang yang mengimarahkan tempat berjemaah, tak ada sebut. Mana jemaah tu perkataan yang baik. Kalau kita dapat berjemaah di mana-mana tempat, terbaik, lagi baik daripada semayang seorang. Tetapi berjemaah di masjid jauh lagi baik. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, ayat Quran surah Taubah tadi, Allah kata orang yang mengimarahkan rumah Allah, man amana billah. Mereka adalah orang yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Jadi ayat ini tidak tertumpu kepada selain daripada tempat itu. Mana kata kalau dia berjemaah selain daripada masjid, Allah tak sebut dia adakah dikira beriman dengan Allah ataupun hari akhirat tu. Tetapi yang sebut dalam ayat ini hanya saja khusus kepada orang yang mengimarahkan rumah Allah, mereka itu beriman dengan Allah. Jadi tanda bukti kita beriman dengan Allah dan hari akhirat, marilah kita memenuhkan masjid. Jadi kempen kita penuhkan masjid, supaya Allah terima iman kita, dan dengan itu bila penuh masjid kita, barulah makmur masjid kita. Bila makmur masjid kita, barulah makmur kampung kita. Masjid tak imarah, kampung pun jangan tanyalah. Jadi tonggak sesuatu kampung adalah masjid rumah Allah. Jadi kita berharaplah semoga masjid kita ini, Nurul Amin Kampung Merbau Sempak, terus diimarahkan dengan sesiapa saja yang hadir. Semoga Allah terima amal kita. Para jemaah yang saya hormati, sambung kita hadis daripada kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Hadisnya agak panjang, jadi saya akan kupas mengikut bahagian yang sesuai lah. Kalau sempat habis, kalau tak sempat sambung akan datang. Jadi hadisnya saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sufwan bin Amr qala haddatsani Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi
قال جلسنا إلى المقداد من الأسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت فاستغرب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا ثم أقبل عليه فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لا يجيبوه ولم يصدقوه أو لا تحمدون الله عز وجل إذا أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم. Saya berhenti sampai situ, separuh. Lebih itu kalau sempat sambung. Jadi hadis ni riwayat daripada seorang tabi'in yang bernama Jubair bin Nufair rahmatullahi alaih. Jubair bin Nufair rahmatullahi alaih, beliau menceritakan bahawasanya beliau yang ni bersama kawan-kawan ramai sahabat mereka duduk bersama dengan sahabat yang bernama Al-Miqdad bin Aswad. Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu ni sahabat yang lahir sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Ada riwayat kata 37 tahun sebelum hijrah. Ini riwayat pendapat ulama sirah, Dan beliau ini dilahirkan di Yaman, Hadramaut. Tetapi beliau selepas Islam, beliau tinggal di Madinah, duduk bersama dengan Nabi SAW. Dan Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu salah seorang sahabat yang juga awal masuk Islam. Dia juga antara sahabat yang awal masuk Islam, dia juga sahabat yang berani menzahirkan Islam. Ada sahabat dia jadi orang Islam tapi dia sembunyi-sembunyi. Dan diam je, tak nak kantoi, tak nak orang tahu. Tetapi Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu antara sahabat yang tak takut. Orang nak buat apa, buatlah. Itu kata Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Ada beberapa orang sahabat yang memang berani. Antaranya selain pada Al-Miqdad bin Aswad, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kan bila dia beritahu di Islam, maka orang semua pukul dia. Pukul Abu Bakar. Padahal Abu Bakar tu bukan orang biasa tu. Orang terpelajar, orang kaya. Tapi sebab dia masuk Islam, semua orang pukul dia. Sehingga kan riwayat beritahu, pipi dengan hidung dia dah tak sama, dah sama dah. Apa maksudnya? Bengkak muka dia. Tapi bila dia bangun daripada, dia dipukul sehingga pingsan. Bila dia sedar, soalan pertama yang dia tanya apa? Dia tanya bagaimana keadaan Rasulullah. Dia tak tanya pasal diri dia kena pukul tu. Tapi dia tanya Rasulullah macam mana? Rasulullah macam mana? Pingsan lagi. Bila sedar, tanya lagi, macam mana Rasulullah? Itu Sayyidina Abu Bakar lah. Memang orang yang sangat berani. Yang kedua, Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar tak ada siapa berani kacau. Walaupun dia menzahirkan Islam, siapa berani dekat. Tapi ada juga yang melawan. Ada juga yang melawan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan ada lagi beberapa sahabat yang lain. Tapi antaranya yang termasuk yang saya sebut tadi, Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya, beberapa orang tabi'in duduk bersama dengan sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Yang ni adalah satu amalan. Orang-orang terdahulu suka duduk bersama ulama, orang-orang soleh. Miqdad sahabat, yang lain tabi'in. Dia anggap macam guru bersama anak murid. Jadi oleh itu kita ni, kalaulah kita ada ulama yang mungkin orang lama, veteran, ulama tua-tua kita ada bersama kita, duduklah selalu bersama dia. Ambil faedah. Dengar kata-kata nasihat daripada dia. Ataupun kita cuba teliti apa, mungkin ada benda yang dia terlintas nak sampaikan spontan. Ini kita panggil ilmu yang tak perasan. Dia tiba-tiba je nak cakap. Memang ada orang macam tu. Saya pun kadang-kadang ada duduk masa-masa dengan guru-guru saya, sambil-sambil duduk bersembang, tiba-tiba dia keluar kata-kata nasihat. Yang tu mahal tau. Dan ni kata-kata nasihat ni hanya ada pada orang-orang soleh je. Macam saya ni tak ada lah. Saya ni belum tahap soleh lagi. Walaupun kita mengaji agama. Orang soleh ni tahap veteran, orang lama dah beramal, ulama lagi. Maka kita duduk dekat dengan dia. Dengan ilmu, mana tahu ada kata-kata tu kena pada kita, kita dapat beramal. Itu amalan ni dilakukan oleh orang terdahulu lagi. Jadi ceritanya,
Masih mereka duduk bersama Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu ini, maka lalu satu orang lelaki. Dan lelaki itu tak disebutkan namanya demi menjaga aibnya. Sebab dia telah mengatakan sesuatu yang menyebabkan Al-Miqdad bin Aswad marah. Apa yang dia kata? Maka dia telah berkata, berbahagialah dua mata ini. Dia tunjuk mata Sayyidina Miqdad bin Aswad. Berbahagialah dua mata ini yang mana telah melihat Rasulullah. Maksudnya dia nak tahu, seronoklah korang dapat lihat Rasulullah, untung korang ni. Dia berkata pada sahabat Sayyidina Al-Miqdad bin Aswad. Jadi kata lagi, wallahi, demi Allah, kami benar-benar teringin sekali nak melihat apa yang kamu telah lihat. Mana kami nak tengok juga Rasulullah. Dan kami menyaksikan apa yang telah kamu saksikan. Kami nak bersama dengan apa yang telah kamu dapat lihat. Lalu perkataan itu menyebabkan Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu menjadi marah. Kita dengar okey kan? Kata tu okey lah kita dengar. Dia cakap eloklah teringin nak jumpa Nabi. Teringin nak lihat Nabi, tak dapat lihat. Dan zaman datang kemudian, maka sebab tu dia dipanggil tabi'in. Apa maksud tabi'in? Tabi'in ialah orang yang beriman dengan Allah tetapi sempat jumpa mana-mana sahabat. Seorang pun jadilah dia akan jadi tabi'in. Mana dia tak sempat jumpa Nabi. Walaupun dia hidup sezaman Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi, tak dipanggil sahabat. Syarat jadi sahabat mesti pernah jumpa Nabi walaupun sekejap. Antara tabi'in yang hidup sezaman Nabi tapi tak sempat jumpa Nabi, siapa dia? Uwais Al-Qarni. Dia hidup zaman Nabi tapi tak sempat jumpa Nabi. Sebab apa? Dia khidmat jaga mak dia. Kisah beliau memang masyhur. Kisah beliau khidmat pada mak dia, yang dia letak mak di atas bahu dia. Berjalan daripada Yaman ke Mekah untuk buat haji. Siapa boleh buat? Sila angkat tangan. Sayyidina tabi'in tadi, Uwais Al-Qarni, daripada Yaman bawa mak dia atas bahu, bawa pergi umrah, bawa pergi haji. Dan dia memang nak sampai rumah Nabi. Bila nak sampai rumah Nabi, tengok Nabi tak ada kat rumah, maka dia tak boleh nak tunggu, terpaksa sebab dia khidmat mak, dia balik semula ke Yaman. Jadi dia tak sempat jumpa Nabi, dia tak boleh dipanggil sahabat. Dia tetap dipanggil tabi'in. Walaupun iman dia hebat. Sehingga kan Nabi beritahu kepada sahabat, kalau siapa jumpa Uwais Qarni, minta doa daripada dia. Minta doa daripada dia, bukan doakan dia, minta doa daripada dia, kata Nabi. Maka Sayyidina Umar pergi cari Uwais Al-Qarni ni. Dijumpa. Itu kisah panjang yang lain. Saya nak cerita kisah ni. Maka Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu menjadi marah dengan perkataan yang dikatakan oleh lelaki itu. Lalu tabi'in yang melihat kejadian ini, iaitu Jubair bin Nufair rahmatullahi alaihi, yang ada ketika itu, yang duduk bersama Al-Miqdad, dia kata, saya menjadi pelik. Dia katalah dalam perawi, dia kata, saya menjadi pelik. Apa yang lelaki kata itu melainkan semua baik. Eloklah dia kata nak jumpa Nabi, nak teringin nak lihat apa yang dapat sahabat lihat. Maka apa yang terjadi? Maka si Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu terus paling wajah dia kepada lelaki tadi. Lalu dia terus berkata, apa yang mendorong lelaki itu mengatakan bahawa dia berharap supaya dia ada di waktu yang mana Allah sudah hilangkan waktu itu daripada dia? Maksudnya, apa yang menyebabkan dia nak sangat ada ketika mana Allah tak pilih dia untuk ada ketika itu? Dia dah hidup zaman sekarang, kenapa dia tinggal sangat nak hidup zaman sebelum ni? Apa yang menyebabkan dia nak sangat hidup zaman tu? Itu kata Al-Miqdad. Kemudian kata lagi beliau, dia tak tahu kalau dia berada ketika itu, apa yang akan terjadi kepada dia. Maksudnya, Sayyidina Al-Miqdad nak beritahu, jangan kita cakap besar hari ni. Kita rindu nak jumpa Nabi, seronok nak hidup zaman Nabi. Tapi kalau kita hidup zaman Nabi, kita tak tahu apa yang jadi pada kita ketika itu. Bukan senang nak tetap kaki ketika mana keliling orang musyrikin. Mana nak tengok kisah Bilal pun kita tahu dah. Larat ke kita nak kena cemeti malam-malam? Siang hari dia letak di heret padang pasir, letak batu lagi. Khabbab bin Al-Arad diletak atas bara api, sampai dia punya belakang dia tu ada lemak-lemak tu jatuh, padamkan bara api. Sahabat-sahabat yang lain, contoh macam Sumayyah, dia ditombak di kemaluannya, bapaknya dipenggal, dibelah. Jadi semua kisah-kisah itu, kalaulah kita hidup zaman tu, apa jadi dengan kita? Jadi oleh itu Sayyidina Miqdad nak beritahu, kamu patut bersyukur hidup zaman ni.
Kamu tak payahlah nak minta hidup zaman tu. Apa yang kamu ada sekarang ni, itu lebih baik. Itu adalah pilihan Allah. Jadi beliau kata lagi, demi Allah, sesungguhnya telah datang kepada Rasulullah beberapa kaum, beberapa orang yang mana Allah telah telangkupkan wajah-wajah mereka ke masuk ke neraka Jahannam. Maksudnya apa dia? Mereka itu adalah orang-orang kafir musyrikin, dan termasuk juga orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah. Kalau di Madinah biasanya orang Yahudi lah yang menentang Nabi. Kalau di Mekah orang musyrikin Mekah. Mereka ni dah datang dah jumpa Nabi, hidup zaman Nabi, tapi kat mana tempat mereka? Neraka Jahannam. Habis kamu ingat nanti kalau kamu hidup zaman tu, kamu beriman ke dengan Allah? Kata lagi Sayyidina Miqdad, lam yusaddiquhu. Mereka yang ada ketika itu nampak Nabi tapi tak membenarkan Nabi. Nampak Nabi depan mata dah, Nabi tu ada wajah handsome, semua cukup sifat, tapi tak beriman juga dengan Nabi. Sebelum ni saya cerita pasal Abu Jahal mencuri dengar Nabi baca Quran, tetapi tetap tak beriman dengan Nabi. Seronok dengan Nabi baca Quran, tapi tak beriman juga dengan Allah. Mati dia mati hina. Dia mati dibunuh, ditikam oleh kanak-kanak daripada Ansar, anak orang Ansar. Datang serang dia berdua, kanak-kanak tu serang dia, duduk di atas kuda. Allah hinakan Abu Jahal. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, orang yang hidup zaman Nabi nampak Nabi, tapi kata Al-Miqdad tak pun terima dakwah Nabi, tak membenarkan Nabi. Habis apa faedahnya hidup zaman Nabi? Kemudian kata lagi beliau, tidakkah kamu memuji Allah ketika mana? Ni pesanan untuk kita semua. Tidakkah kamu, yang ni kata Al-Miqdad bin Aswad kepada semua orang yang ada ketika itu, tidakkah kamu memuji Allah ketika mana Allah mengeluarkan kamu dalam keadaan kamu tidak kenal melainkan Tuhan kamu? Maksudnya kamu ni lahir daripada perut seorang beriman. Mak ayah kamu orang Islam, kamu lahir jadi orang Islam, kena terus kenal Allah. Sahabat dulu lahir bukan daripada perut orang Islam, mereka terpaksa bersusah payah untuk kenal Allah. Bila dah kenal Allah, mereka diseksa pula oleh orang keliling dia, orang musyrikin, orang Yahudi menghina mereka. Jadi bukan senang nak hidup zaman tu. Walaupun nak beriman dengan Allah, tetapi dia aniaya. Kita hari ni lahir daripada perut orang Islam, lahir terus senang beramal. Boleh pergi masjid ulang alik selamba je, tak ada masalah. Cuma masalahnya tak sampai masjid. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, ini satu kesyukuran daripada Allah yang mak ayah kita orang Islam. Yang kita tak boleh balas nikmat ni, yang sahabat takkan dapat nikmat ni. Sahabat cukup cemburu nikmat yang ada pada kita akhir zaman. Ni berdasarkan hadis. Sebab apa Miqdad berkata, Al-Miqdad bin Aswad kata, kita ni yang datang kemudian ini, yang tak nampak jumpa Nabi ni, lebih baik sebenarnya disebabkan hadis. Antaranya hadis yang Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, riwayat daripada Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan daripada Imam Al-Hakim dan Imam Ahmad rahmatullahi alaihima. Kata Nabi, tuba liman amana bi, tuba liman ra'ani wa amana bi. Kata Nabi SAW, berbahagialah bagi orang yang beriman dengan aku dan dia nampak aku. Saya ulang lagi sekali, berbahagialah orang yang melihat aku dan beriman kepada aku. Tetapi Nabi ucap kalimah ni sekali je. Kemudian Nabi sambung lagi, tuba liman lam yarani wa amana bi. Nabi kata, berbahagialah orang yang tidak melihat aku tetapi dia beriman dengan aku sebanyak 7 kali. Nabi ulang. Yang tadi, siapa yang lihat aku, dia beriman kepada aku, Nabi sebut sekali je. Yang ni sahabat jealous ni. Sahabat jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, tapi Nabi kata bahagia tu sekali je. Tapi orang yang datang kemudian yang tak sempat jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, kita lah hari ni, Nabi kata 7 kali, tuba, 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 7 kali. Apa makna tuba? Berbahagialah, untunglah, seronoklah, gembiralah. Ini makna tuba. Orang datang kemudian kita hari ni, untung. Jadi janganlah rasa kita ni malang, kita ni tak sempat jumpa Nabi. Untung orang dulu, untung sahabat dapat lihat Nabi. Yalah, memanglah sahabat tu untung, tapi kita pun ada keuntungan kita sendiri. Ni hadis yang saya sampaikan tadi, ini adalah nikmat untuk kita yang datang kemudian. Kalaulah kita tak hidup zaman sekarang, kita hidup zaman mana kita pun tak tahu. Yang lebih parah lagi, kita takut kita hidup di zaman yang tidak ada Nabi, tidak ada Islam dan tidak ada Nabi. Berlaku bila? Berlaku selepas zaman kewafatan Nabi Isa AS.
Selepas Nabi Isa wafat, maka bermulalah kerosakan orang-orang Nasrani, orang-orang yang mengikut Nabi Isa. Mula-mula mereka baik, tak ada masalah beramal, tapi lama-lama sesat. Bila zaman sesat tu makin sesat, maka sampailah ke zaman Nabi SAW, jaraknya ratusan tahun. Maka kalaulah hidup tengah-tengah tu, apa kita sembah agak-agak? Jadi untung kita hari ni beriman dengan Allah, kenal masjid, kenal rumah Allah. Mana tahu itulah peluang yang Allah nak beri kebaikan kepada kita. Kemudian, bukan makna hadis ni menjatuhkan sahabat pula. Nanti ada kata, oh maknanya kita lagi hebatlah pada sahabat. Sabar. Bukan maknanya kita lagi hebat pada sahabat daripada segi hadis tadi. Maknanya kita jangan rasa sedih kita tak jumpa Nabi. Kelebihan sahabat itu ada kelebihan dia tersendiri. Ini sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ada sebut dalam sebuah hadis. Nabi sebut, khairun nasi qarni. Sebaik manusia adalah zaman aku. Iaitu zaman Nabi bersama dengan sahabat. Kemudian summal ladina yalunahum. Kemudian orang yang sesudah itu iaitu zaman tabi'in. Summal ladina yalunahum. Kemudian zaman sudah itu iaitu zaman tabi'in. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Nabi nak beritahu orang yang terbaik yang ada di muka bumi ni, kalau nak dibanding zaman bila-bila pun adalah zaman Nabi hidup bersama sahabat. Ya, zaman paling terbaik zaman Nabi bersama sahabat lah. Mana ada lagi zaman lebih baik daripada zaman tu? Tak ada. Kalau nak dibandingkan zaman Nabi Musa bersama dengan pengikut dia, zaman Nabi bersama sahabat jauh lebih baik. Walaupun Nabi Musa ada pengikut dia 70 orang yang taat setia, tapi nak banding 70 orang tu dengan sahabat, sahabat jauh lebih hebat daripada 70 orang tu tadi. Begitu juga Nabi Isa AS ada pengikut dia, Hawariyin. Dalam Quran ada cerita pasal Hawariyin, pengikut setia Nabi Isa. Tapi Hawariyin ni nak dibandingkan dengan sahabat, sahabat jauh lagi hebat daripada Hawariyin. Maka sebab tu saya kata tadi, zaman yang terbaik. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam syarah Imam Muslim. Syarah Muslim yang disyarah oleh Imam Nawawi, kata beliau, zaman terbaik yang dimaksudkan oleh Nabi adalah zaman Nabi bersama sahabat. Tak ada zaman lebih baik daripada zaman tu. Bukan maksud terbaik tu dari segi ekonomi, dari segi teknologi, tak ada. Zaman tu lampu pun tak ada. Lampu pelita, bukan lampu macam kita ni Kalimantan ni keluar cahaya terang-terang. Lampu pelita api tu dibawa oleh seorang sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu pada tahun 9 Hijrah. Dia bukan asal orang Mekah, bukan orang Madinah, dia orang luar tinggal di Madinah, tinggal bersama Nabi. Dia bagi cadangan pada Nabi, kita pasanglah lampu kat masjid kita ni gelap gelita. 9 Hijrah. Daripada Nabi tinggal kat Mekah berapa tahun? 13 tahun. Buat dakwah tu tak masuk sebelum-sebelum tu lagi. Kemudian pindah ke Madinah, 10 tahun duduk di Madinah. Selama 9 tahun tak ada lampu, sembahyang gelap gelita. Sebab tu ada hadis riwayat Imam Tirmizi, sahabat sembahyang gelap, tak nampak tangan sendiri. Ada dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, sahabat sembahyang tangan sendiri pun tak nampak, jangan tangan orang sebelah. Itu kalau nak mencuri memang senang lah. Dan zaman tu kenapa? Sebab tu ada hadis, tanda orang tu beriman dengan Allah, dia hadis sembahyang isyak dan subuh berjemaah. Macam mana nak tengok sembahyang isyak berjemaah dengan sembahyang subuh berjemaah? Tak nampak, tangan sendiri pun tak nampak, jangan orang lain. Tapi Nabi SAW tahu siapa tak datang, siapa datang. Saya tak tahu tapi Nabi tahu. Nabi sembahyang, ada riwayat berkata tahu, walaupun Nabi mata kat depan, tapi di belakang yang Allah bagi dia boleh melihat di belakang. Allah bagi dia mukjizat boleh melihat di belakang. Iaitu ketika solat Nabi tahu siapa hadir, siapa tak hadir. Bukan hanya boleh melihat semata-mata, dalam gelap pun Nabi boleh melihat. Ini kurniaan Allah lah kepada Nabi. Jadi balik pada hadis ni tadi, zaman yang paling terbaik tetap zaman sahabat. Zaman yang paling sempurna iman, paling taat ketika itu. Tak ada zaman paling taat dibanding zaman-zaman sesudahnya. Zaman tu pun ada Nabi, semua patuh dengan Nabi. Dan zaman itu juga tak ada siapa pun yang membelakangkan Nabi, tak ada. Tak ada zaman ketika itu yang cuba buat khianat kepada Nabi, tak ada. Di kalangan sahabat, orang munafik ada. Zaman Nabi tak ada. Dan zaman itu walaupun ada orang munafik, munafik pun macam orang yang terbaik zaman kita. Munafik yang hidup zaman Nabi SAW jauh lebih baik daripada zaman kita hari ini. Kita hari ini, kalau orang munafik dia tak datang sembahyang subuh dan sembahyang isyak. Hari ini kalau kita nak kata apa agak-agak? Jangan kata sembahyang subuh, sembahyang isyak, sembahyang lain pun tak datang, betul tak?
Jadi nak kata apa tu? Jangan kita kata munafik. Saya nak ceritanya orang munafik zaman sahabat tu. Kerana baiknya suasana ketika itu, munafik pun nampak macam baik. Tapi mereka tetap jahat. Tapi zaman tu bagi kita mereka jauh lebih baik. Kemudian juga para jemaah yang saya hormati, zaman sudah itu adalah zaman tabi'in dan selepas itu zaman tabi'in. 3 zaman disebut oleh Nabi SAW. Jadi nikmat yang Allah beri pada sahabat memang jauh lebih baik daripada kita lah. Cuma nikmat untuk kita yang saya beritahu tadi, janganlah kita rasa terkilat tak hidup zaman Nabi. Janganlah selalu kata kenapalah kita tak dapat jumpa Nabi, tak hidup zaman Nabi. Jangan kata macam tu. Ini perkataan yang tak boleh dikatakan oleh orang Islam. Kita kena bersyukur sebab Allah lahir daripada perut mak ayah orang Islam. Ini nikmat yang besar. Untuk lahir-lahir dan boleh kenal Allah, lahir je ayah azan telinga kanan, iqamat telinga kiri. Walaupun azan tu tak adalah sedap mana pun, tapi dia ayah azan, telinga masuk, alhamdulillah jadi orang Islam. Zaman sahabat mana ada ketika itu? Ini nikmat saya sebut lagi sekali. Syukurlah kita jadi orang Islam. Kemudian juga para jemaah yang saya hormati, hadis sambung lagi. Kata sahabat ni tadi, fatusaddiquna bima jaa bihi nabiyyukum qad kufitumul balaa bighairikum. Wallahi laqad bu'isa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ashaddi halin bu'isa 'alaiha nabiyyun qattu fi fatratin wa jahiliyatin ma yarawna anna dinan afdala min ibadatil awthan faja'a bi furqanin farraqa bihi bainal haqqi wal batili wa farraqa bihi bainal walidi wa waladihi hatta in kana ar-rajulu la yara walidahu aw waladahu aw akhahu kafiran wa qad fataha Allahu qufla qalbihi bil imani wa ya'lamu annahu in halaka dakhala an-nara fala takirru عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وأنها للتي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. Ini sambungan hadis tadi. Kata Sayyidina Al-Miqdad bin Aswad lagi, kata beliau lagi, kamu lahir tadi sebagai orang Islam, lahir-lahir je dapat kenal Allah Subhanahu wa taala, lalu kamu membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kamu. Mana Nabi beritahu, kita terus terima bulat-bulat, tak ada nak fikir banyak kali. Zaman kita ni, hari ni. Tapi memang ada orang petikai juga. Ada juga yang petikai hadis Nabi. Yang tu lantak dorang lah. Yang kita hari ni, kita tengok hati kita macam mana. Macam saya sekarang ni, sekarang saya sampaikan hadis yang saya baca daripada kitab. Tuan-tuan dengar, terima, alhamdulillah. Itu maknanya kita ni, walaupun tak jumpa Nabi, tapi kita mudah terima kebaikan. Masih lagi boleh terima nasihat yang datang daripada Nabi, yang kita tak sempat jumpa Nabi pun. Tapi kita tahu dia datang dari Nabi, kita terima. Nabi cakap sekian-sekian. Contoh macam saya beritahu, Nabi beritahu kalau semayang berjamaah 27 ganjaran. Kita pun percaya 27 ganjaran, kita pun datang. Padahal tak jumpa Nabi. Sebab tu Sayyidina Al-Miqdad kata kita masih yang terbaik. Kita beruntung. Ini nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau lagi, sesungguhnya kamu ni telah dicukupkan ujian dengan sebab orang selain daripada kamu. Maksudnya orang sebelum kamu, iaitu zaman sahabat dan orang sebelum kamu ini, mereka ni dah telah terima ujian yang sangat berat. Jadi kamu tak perlu susah-susah nak terima ujian lagi. Macam saya cuba bagi contoh sahabat-sahabat yang lain tadi. Agak-agak kita boleh ke hidup zaman tu untuk terima ujian yang diberi kepada orang Islam yang ada ketika itu. Contoh, antara lagi ujian berat apa dia? Orang Islam dipulaukan di lembah Abu Talib selama 3 tahun. 3 tahun tak dapat sumber makanan daripada luar. Orang luar tak boleh, orang dalam tak boleh jumpa orang luar. Tak boleh. Keluarga mereka sahaja dikepung. 3 tahun. Agak-agak macam mana? Goyang iman kita. Walaupun kita dah jadi orang Islam, tak ada sumber makanan. Riwayat beritahu mereka makan hanya daun-daun kering, daun-daun yang ada dalam kawasan mereka tu je. Tu je boleh makan. Sekali-sekala adalah sumber yang menyeludup masuk. Itu pun sebab ada orang dalam ni, dia ada keluarga kat luar. Keluarga kat luar tu tak kena kepung sebab dia bukan keluarga bertalib, cuma kahwin punya pasal. Jadi dia bolehlah masuk senyap-senyap. Ada. Tapi berapa kali je lepas, susah nak lepas. Jadi agak-agak kita boleh ke hidup zaman tu? Jawapannya sudah pasti tak boleh. Jadi Sayyidina Al-Miqdad beritahu, orang dulu dah tanggung lah semua ujian tu. Kamu tak perlu susah payah nak tanggung lagi ujian yang